Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Islam bin Muhammad Fauzi, mahasiswa tahun 2 Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Pada hari ini, saya nak berkongsikan berkenaan satu falsafah di dalam bulan yang sedang kita lalui ini, iaitu bulan yang cukup mulia, iaitu falsafah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Allah SWT merakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan, diperintahkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan ke atas orang sebelum kamu, supaya kamu mencapai maksud takwa, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini kita dapati bahawa antara kunci untuk kita menjadi hamba yang bertakwa adalah dengan cara kita melaksanakan tuntutan berpuasa. Jadi apakah sebenarnya definisi berpuasa? Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, berpuasa ini merujuk kepada satu perbuatan kita menahan diri daripada lapar dan dahaga dalam satu tempoh, iaitu daripada tempoh terbitnya matahari sehinggalah ke satu tempoh terbenamnya matahari. Maka di sini kita dapati bahawa berpuasa itu adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Maka sebenarnya satu perkara yang menjadi persoalan, bagaimana sebenarnya dengan berpuasa akan menyumbang kepada kita menjadi hamba yang bertakwa. Kata Syekh Said Badi'uzzaman An-Nursi dalam karya agungnya Risalah An-Nur, dalam satu bab Risalah Ramadan, kata beliau, hawa nafsu adalah satu entiti yang tidak cenderung untuk tunduk dan mengenal Tuhan. Maka hawa nafsu ini, dia memerlukan kepada satu entiti yang lain untuk membentuk entiti tersebut menjadi satu entiti yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Maka apakah entiti tersebut? Jawab Syekh Said Badi'uzzaman An-Nursi, entiti tersebut adalah lapar. Maka di sini apa yang kita dapati, bahawa untuk kita mengikat hawa nafsu daripada bermaharaja rela melakukan perkara-perkara yang melanggar dengan fitrah, iaitu dengan kita berlapar, ia akan membantu mengikat hawa nafsu kita. Jadi satu perkara yang kita dapati betapa besarnya peranan berlapar yang kita sangkakan menyeksa jiwa dan raga kita. Dalam satu ayat yang lain, dalam surah Maryam ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Itu pada ayat ini, nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Maka di sini kita dapat satu gambaran bahawa bagaimana orang sebelum kita berpuasa, iaitu mereka bukan sekadar berpuasa menahan lapar dan dahaga. Mereka berpuasa dengan cara mereka menjaga tutur lidah mereka. Maka di sini satu gambaran yang kita dapat daripada sejarah yang telah dipaparkan dalam Quran, iaitu berpuasa ini bukan soal tentang kita sekadar menahan lapar dan dahaga untuk mengikat hawa nafsu. Berpuasa ini dalam satu maksud yang lain, dalam erti kata yang lain, kita mengawal lidah kita daripada mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Maka apabila kita berjaya memahami falsafah berpuasa ini, akhirnya kita akan mencapai apa yang disebut sebagai menjadi orang yang bertakwa. Jadi pentingnya untuk kita mengikat kita punya perut dan juga lidah, kerana kata ulama, kedua-dua perut dan lidah ini adalah sumber utama maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka apabila kita berjaya memahami falsafah ini dengan sebaiknya, kita akan mencapai kepada 3 matlamat berpuasa dan 3 matlamat bulan Ramadan itu sendiri. Yang mana matlamat yang pertama adalah menjadi hamba yang bertakwa, yang melaksanakan kelurusan untuk taat kepada perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan dan perkara-perkara yang menjadi kemurkaannya. Dan matlamat yang kedua, iaitu matlamat mengungkapkan ungkapan takbir, iaitu bukan sekadar ungkapan takbir yang sendu dan sayu yang kita ungkapkan setelah kita berjaya melengkapkan bulan Ramadan, namun
mengungkapkan kalimah-kalimah takbir yang akan mendorong kita untuk sentiasa tunduk dan tidak bersifat sombong dan menunduk dengan sifat kehambaan. Dan mana yang ini akan menumpang kepada matlamat yang ketiga, iaitu matlamat menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur atas kurniaan bulan Ramadan, dan menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat dan kurniaan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga dengan fahamnya kita akan falsafah berpuasa di dalam bulan Ramadan ini akan membantu kita